اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالك يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan oleh Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan kita pada malam yang penuh keberkatan ini, malam Jumaat. Kata Imam Syafi'i, ada 5 malam yang mana malam yang sangat mustajab doa, iaitu malam Hari Raya Aidil Fitri, malam Hari Raya Aidil Adha, malam Nisfu Sya'ban, malam 1 Rajab, dan malam Jumaat. Jadi malam Jumaat, antara amalan yang perlu kita kena memperbanyakkan, antaranya ialah memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada setiap hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat yang dibacakan oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, selawat ni start kena perbanyak tu pada hari malam Jumaat tu, kena start perbanyak dah. Bukan tunggu esok baru kita nak perbanyakkan selawat. Pada malam Jumaat pun kita dah kena berselawat dah. Banyakkan dah selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari-hari lain kita selawat pada Nabi 100 kali, 10 kali, hari Jumaat, malam Jumaat, kita cuba jangan tinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kurang pun 1000 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selawat kepadaku dengan 1 kali selawat, maka Allah akan selawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Kita selawat kat Nabi sekali, Allah selawat kat kita 10 kali, tuan-tuan. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Rasulullah, siapa kita tak mau selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi antara malam Jumaat, antara amalan yang perlu kita kena memperbanyakkan malam Jumaat ialah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun tuan-tuan kita tidak ada pertalian darah, tetapi kita satu kalimah, maka kita semua adalah bersaudara. Tak kiralah dia orang kulit hitam ke, kulit putih ke, orang Afrika ke, orang Afghanistan ke, orang Amerika ke, orang Bosnia ke, orang apa sekalipun, apabila dia ucap kalimah syahadah, dalam dada dia ada kalimah la ilaha illallah, maka kita semua adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa tak? Allah Subhanahu wa taala telah buat satu ketetapan bahawasanya tuan-tuan, kejayaan saya, kejayaan tuan-tuan, kejayaan umat ini adalah dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan manusia tuan-tuan bukan terletak pada pangkat-pangkat yang tinggi. Kejayaan manusia bukan terletak pada rupa parah yang elok. Kejayaan manusia bukan terletak pada duit ringgit yang banyak. Tetapi kejayaan manusia tuan-tuan, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejayaan manusia tuan-tuan, sejauh mana seorang itu dapat taat perintah Allah dan ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah taala beri kesempatan kepada kita tuan-tuan untuk kita sama-sama solat fardu maghrib cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat adalah perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita melakukan secara berjemaah, itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dan ketika ini tuan-tuan, masih ada saudara-saudara kita yang berada di supermarket, di mall, di kedai-kedai makan, di kedai-kedai kopi. Pada saat dan ketika ini tuan-tuan, ada saudara-saudara kita yang sedang bekerja. Pada saat dan ketika ini tuan-tuan, ada saudara-saudara kita, adik-beradik kita duk layan tengok TV, berita di rumah. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah taala letakkan pada waktu dan ketika ini tuan-tuan, dia letak kita di rumah dia tuan-tuan. Hal ni kita kena rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak tuan-tuan. Dan kita kena ingat, kita yang boleh main masjid, yang boleh main berjemaah, bukan sebab kerana kita tu sihat, bukan sebab kerana kita tu ada motor, bukan sebab kerana kita tu ada kereta, bukan sebab kerana rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan surau. Tetapi kita kena ingat, kita yang boleh langkah main ni tuan-tuan sebab dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan lagi sihat daripada kita, tak boleh langkah main masjid. Dia dengar azan, dia buat pekak ya tuan-tuan. Dia dengar azan macam tak ada apa. Ada orang ada motor, ada kereta lagi besar kereta pada kita, lagi hebat kereta pada kita tuan-tuan, apabila dengar azan, kereta-kereta mewah dia tak boleh bawa dia main masjid. Ada orang tuan-tuan rumah lagi dekat dengan masjid tuan-tuan. Ni sekeliling surau ni tuan-tuan, rumah taman penuh. Yang main ni boleh kira ada berapa belah orang main tuan-tuan. Allahu akbar. Pasal apa? Pasal tanpa taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya sembahyang itu sangatlah berat kecuali orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat, aku hak boleh main masjid ni dengan izin Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah itu kita dah cerita dah tentang kelebihan-kelebihan dan ancaman orang yang tinggal sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, kita dah cerita banyak dah dulu. Jadi kita doalah, mudah-mudahan kita yang duk main masjid, yang duk main berjemaah di masjid ni pun tuan-tuan, mudah-mudahan sujud kita, rukuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang duk main imarah masjid ni tuan-tuan, duk main imarah rumah Allah taala ni, Allah taala sebut apa tuan-tuan?
dalam surah At-Taubah. Ni hilang. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tuan-tuan, kita yang duk mai imarah masjid rumah Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi kita doa mudah-mudahan setiap waktu kita istiqamah dapat berjemaah di masjid ni, tuan-tuan. Dan kita kena banyak berdoa apa dia, tuan-tuan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nabi SAW sepanjang hayat baginda Nabi SAW, Nabi perbanyakkan, Nabi selalu banyakkan dua doa, iaitu ya muqallibal qulub tadi ni, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang berbolak hati kami, teguhkanlah hati kami di atas jalan agamamu, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ada orang dulu duk main masjid, selalu main berjemaah, tengok-tengoklah tak main dah, tuan-tuan. Ada hak dulu duk pakai tudung elok dah, lah tak pakai tudung, tuan-tuan. Ada dulu rajin duk main mengaji, lah tak mau main mengaji dah, tuan-tuan. Itu yang kata berbolak hati tu, tuan-tuan. Dan satu lagi doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan di akhirat, dan minta jauh pada api neraka, tuan-tuan. Kita kena selalu banyak doa ni. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita setiap waktu kita dapat berjemaah di masjid, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyak lagi, tuan-tuan, kita kena banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi dan lagi, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita. Ada orang, tuan-tuan, apabila isteri dia kejut daripada tidur, tengok tak bergerak dah, mati dalam tidur, tuan-tuan. Mati dalam tidur. Ada sahabat ayah saya, tuan-tuan, hari ni duk sembang elok ni, adik nak kenduri, nak nikah, tuan-tuan, nak buat kenduri. Sahabat pak ni, dia duk buat kemah kenupi kenduri tu. Hari ni pi duk bincang nak ambil kemah apa semua. Duk sihat sembang elok apa semua, tuan-tuan. Duk esok pukul 5 pagi, isteri dah telefon, kata Kamal mati. Nak kejut pergi sembahyang subuh, tengok tak bergerak dah, tuan-tuan. Mati dalam tidur. Tapi hari ni dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita. Allah Ta'ala masih lagi beri peluang pada kita untuk bernafas, diberi lagi masa kepada kita untuk beribadah, diberi lagi waktu kepada kita, tuan-tuan, untuk main masjid, baca Quran, zikir, baca Quran dan sebagainya, tuan-tuan. Dan diberi lagi waktu kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita, kita kena memperbanyakkan dua perkara. Yang pertama apa dia, tuan-tuan? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala amal ibadah dan manfaatkan sakibaki umur kita dengan amalan-amalan yang soleh. Cuba kita pejam mata, tuan-tuan, kita balik sehari tera kita nak tidur tu, kan, tera nak lena tu, cuba kita muhasabah diri kita, tengok, tuan-tuan,
Pasal apa yang Allah Ta'ala hantar aku mai kat dunia ni? Pasal apa yang Allah Ta'ala cipta aku ni, tuan-tuan? Pernah tak kita fikir macam tu? Pasal apa yang Allah Ta'ala hantar mai kat aku kat dunia ni? Tidak lain, tidak bukan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, tuan-tuan? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kita tak mau, tuan-tuan, umur kita ni semakin meningkat, kita masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau umur kita semakin meningkat, kita masih hanyut dengan tipu daya dunia ni. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Kata Allah, dunia ni permainan saja, dunia ni senda gurau saja. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Hari akhirat, perkampungan hari akhirat itu lebih baik, lebih utama untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu bahu berfikir? Kalau bahasa kita, tuan-tuan, hampa ni tak ada akal ya, hampa ni tak ada otak ke? Tu bahasa kita. Afala taqilun. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu berfikir? Pasal apa, tuan-tuan? Ada orang dia sibuk dengan dunia dia sampai tak dan nak main sembahyang, sampai tak dan nak sembahyang, sampai tak dan nak main berjemaah di masjid, sampai tak dan nak duduk majlis-majlis ilmu, tak dan nak baca Quran, tak dan nak berzikir. Pasal apa? Pasal sibuk dengan dunia, tuan-tuan. Sibuk dengan menega, bisnes, projek, tuan-tuan. Sibuk dengan anak-anak, tuition, macam-macam. Tak dan. Pasal apa? Pasal umur tak berkat, pasal masa tak berkat. Yang dia tahu, tuan-tuan, puluh nak cari duit. Kalau kata jaga-jaga daripada tidur, tuan-tuan, duk fikir projek, duk fikir macam mana projek-projek aku, macam mana anak-anak aku boleh kerja hebat-hebat, ngaji hak tinggi-tinggi. Duk fikir nak tambah bini. Tuan-tuan, orang bila duit banyak, selalunya hak duit banyak ni dia fikir tambah bini pula. Kira jaga-jaga daripada tidur tu fikir duit, fikir bisnes ya, tuan-tuan. Duk fikir macam mana aku nak kaya. Allazi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta benda lalu mengulang-ulang menghitung kekayaan dia. Cari duit, buat ketui, duk bilang ya, tuan-tuan, kerja dia. Hari-hari duk putar masa dia macam tu ya. Dapat duit, sumbat dalam bank setiap bulan, kira. Kerja dia hitung duit ya, tuan-tuan. Yahsabu annama lahu akhladah, dia duk rasa dengan kekayaan dia tu akan mengekalkan dia dalam dunia ni. Dia duk rasa, tuan-tuan, apabila dia duit banyak, harta banyak, rumah besar-besar, dia rasa semua ni akan mengekalkan dia dalam dunia ni. Bila duit banyak, aku akan kekal dalam dunia ni. Dia duk rasa macam tu. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak, tuan-tuan. Sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Hampa tahu tak hutamah tu apa dia? Narullahil muqadah, api neraka Allah yang dinyalakan. Dan kita tak mau, tuan-tuan, disebabkan harta benda kita, anak pinak kita, kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau dengan pasal anak bini kita, pasal duit-duit kita ni semua ni, kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu, dan janganlah kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu
daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kita sedih pasal apa, tuan-tuan? Kerana umur, ada orang Islam kita, tuan-tuan, umur dah 60 dah, umur dah 50, umur dah 60, hak 70 pun ada, hak 80 pun ada, tuan-tuan, tapi tak semayang, tak ada nak semayang. Dah pencen pun tak boleh nak semayang, tak boleh nak main masjid. Umur 60, 70 dah, tuan-tuan, duk pakai seluar pendek lagi pun ada. Umur 60, 70 dah, tuan-tuan, tak kenal lagi tangga masjid pun ada. Umur 60, 70 dah, tuan-tuan, tak reti baca Quran lagi pun ada. Umur 60, 70 dah, tuan-tuan, tak semayang. Allahu Akbar. Tak puasa, bulan Ramadan tak puasa pun ada. Nabi kata, tuan-tuan, orang yang tak solat ni apa dia? Orang yang tak solat ni kafir yang nyata. Sayati 'alan nas zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh. Sampai satu zaman, kata Nabi SAW, Islam tu tinggal nama ya, tuan-tuan. Nama apa? Nama Abdullah, nama Abdul Rahman, tapi tak semayang, tuan-tuan. Nama Islam, tapi tak semayang. Orang yang tak semayang ni, tuan-tuan, orang yang fasik. Orang yang tak solat ni tak boleh jadi wali nikah. Orang yang tak solat ni, tuan-tuan, lagi hina daripada orang yang berzina. Kita duk rasa, tuan-tuan, kalau orang berzina tu dia kira buat dosa besar dah tu. Tu pandangan kita, tuan-tuan. Pada pandangan Allah Ta'ala, tuan-tuan, orang yang tak solat lagi hina daripada orang yang berzina, tuan-tuan. Orang yang tak solat ni lagi hina daripada orang yang bunuh. Orang yang tak solat ni lagi hina daripada pembunuh. Orang yang tak solat ni semua amalan dia tak diterima, tuan-tuan. Hampirlah haji 40 kali pun, hang sedekah hampirlah sehari 400,000 pun, tapi kalau tak semayang, tuan-tuan, semua amalan dia Allah Ta'ala tak pakai. Dan, tuan-tuan, orang yang tak solat ni lagi hina daripada air kencing babi yang hitam. Orang yang tak solat ni lagi hina daripada air kencing babi yang hitam. Zaman Nabi Musa alaihissalam, satu orang umat Nabi Musa alaihissalam, dia menazar, bini dia tak pernah mengandung, dia tak ada anak. Dia nazar, sekiranya kalaulah isteri aku mengandung, sekiranya bini aku mengandung, aku dapat anak, dia nazar nak minum air kencing babi yang hitam. Dia nazar macam tu, nak jadi takdir Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Bini dia mengandung. Bila bini dia mengandung, tuan-tuan, dia gelabah yang dia nazar. Dia pergi jumpa dekat Nabi Musa, dia pergi jumpa dengan Nabi Musa, dia cerita apa yang dia nazar, tuan-tuan. Nabi Musa kata, hang tak payah minum air kencing babi yang hitam. Nabi Musa kata tak payah. Nabi Musa kata apa? Hampir rumah orang yang tak solat, air titisan yang jatuh daripada bumbung rumah orang yang tak solat, hang tadah air tu, hang minum. Pasal apa? Pasal air titisan yang jatuh daripada rumah bumbung orang yang tak solat lagi hina daripada air kencing babi yang hitam. Tuan-tuan, itu baru air yang jatuh daripada titisan rumah orang yang tak solat. Belum lagi air tangan orang yang tak sembahyang, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, pastikan isteri kita di rumah, kan, orang yang solat. Nak masak kat kita pun pastikan orang yang solat.
Nak masak kat kita, pastikan isteri kita orang yang solat. Kita nak pergi kedai makan pun tuan-tuan, pastikan, maksudnya bukanlah kita nak cek, nak tanya hang semayang ke tak, bukan macam tu. Tapi kalau kita tahu dia memang tak semayang, kita pergi darah kedai lain lah. Kita pergi darah kedai lain. Pasal apa? Pasal kesan orang yang tak solat ni, kesan main kat kita. Kalau hukum pun hukum makruh, pergi makan kedai orang yang tak solat. Kalau dah kita tahu kata dia memang tak semayang, memang kita tahu dia memang tak semayang, tak usah pergi makan. Tuan-tuan, banyak lagi kedai-kedai lain hak orang-orang soleh, kita makan daripada tangan-tangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kedai tuan-tuan yang perempuan hak tudung tak pakai, yang seksi apa semua tuan-tuan. Kita hak orang masjid-masjid ni kita pergi darah tentang lain tuan-tuan. Nak abang apa, betapa hinanya orang yang tak solat ni. Ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, orang itu berkata kami tidak termasuk di kalangan orang yang solat. Kita amat sedih tuan-tuan, umur 50, umur 40, 30, 40, 50, 60, tapi tak semayang tuan-tuan. Na'udzubillah. Nama Islam. Nampak macam Islam. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam tuan-tuan. Dan kita tak mau tuan-tuan, bila kita ni semakin tua, umur kita semakin meningkat, umur dah makin senja tuan-tuan, kita masih lagi duk merapu, kita tak mau dah tuan-tuan. Duk tak cakap hang aku, kan, gaduh sana sini, buat fitnah sana sini, duk syok kat janda-janda, kan, melepak di kedai-kedai janda, kan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia kita tuan-tuan, atau umur seseorang itu tuan-tuan, adalah bertujuan agar mereka berfikir serta melakukan ibadah dengan sebaik mungkin tuan-tuan. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk kamu berfikir. Bila Allah Ta'ala panjangkan umur kita tu tuan-tuan, bukan saja-saja Allah Ta'ala nak suruh kita buat persediaan sebelum kita meninggal dunia ni tuan-tuan. Dan kata Nabi SAW, man atas alaihi sittuna sanah faqad a'dharallahu ilaihi fil umur. Sesiapa yang sampai dah usia dia 60 tahun, maka Allah Ta'ala tidak menerima alasan dia disebabkan umurnya. Kalau umur dia dah 60 tahun tuan-tuan, dia mati, esok ni tak ada alasan dah. Pasal apa? Pasal 60 tu cukup panjang dah umur dia, cukup elok dah. Tak ada alasan dah tuan-tuan. Ni umur kalau 60 ni tuan-tuan, kita kena ingat. Jadi saki-baki umur kita ni tuan-tuan, kita manfaatkanlah dengan amalan-amalan yang soleh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang yang mati, orang yang dah mati tuan-tuan, dia minta ke Allah Ta'ala nak balik mai kat dunia ni, nak buat segala amalan-amalan yang dia tinggal dulu ni. Dia mati tuan-tuan, nak minta ke Allah Ta'ala nak balik mai kat dunia ni, dia nak baca Quran, nak semayang, nak buat segala amal-amal yang dia tinggal dulu ni. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Kesudahan golongan yang kufur ingkar, apabila sampai ajal maut kepada mereka, berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku di dunia supaya aku mengerjakan amal-amal soleh dalam perkara-perkara yang aku telah tinggalkan. Dia nak balik mai kat dunia ni tuan-tuan, dan minta ke Allah Ta'ala nak buat segala amalan-amalan yang dia tinggal dulu ni. Allah kata tak boleh. Tidak. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah perkataan yang ia sahaja mengatakannya, sedangkan di hadapan mereka ada alam barzah
yang mereka tinggal tetap padanya sehinggalah hari mereka dibangkitkan, tuan-tuan. Jadi masa hidup ni lah, tuan-tuan, kita nak kena manfaat dengan amalan-amalan yang soleh. Kita nak kena manfaat sebetul-betulnya, tuan-tuan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Allah Ta'ala nak tengok, tuan-tuan, dalam ramai-ramai kita ni, siapakah yang lebih baik amalan dia, tuan-tuan. Satu hari datang satu orang Arab Badui, dia mai jumpa dengan Rasulullah. Apa yang dia tanya dengan Rasulullah? Ya Rasulullah, man khairun nas? Siapakah sebaik-baik manusia? Kata Nabi SAW, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah apabila umurnya panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala panjangkan umur dia, tuan-tuan, maka semakin baik amalan dia. Itulah sebaik-baik manusia, tuan-tuan. Apabila umur dia semakin panjang, maka makin baiklah sembahyang dia. Umur dia semakin panjang, tuan-tuan, makin baik sembahyang berjemaah dia di masjid. Umur dia semakin panjang, makin baik bacaan Al-Quran dia, tuan-tuan. Umur dia semakin panjang umur dia, tuan-tuan, bertambah baik zikir sedekah dia, tuan-tuan. Ni, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah apabila umurnya panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah apabila umurnya panjang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur semakin panjang, tuan-tuan, dia semakin tertipu dengan dunia ni. Umur makin meningkat, tapi tak mau lagi nak sembahyang, tak mau mai lagi majlis ilmu, tak mau lagi nak pegang Quran baca, tak mau lagi nak sedekah apa, tuan-tuan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sesekali kehidupan dunia memperdayakan kamu, tuan-tuan. Dan apabila Allah Ta'ala panjangkan umur kita, tuan-tuan, yang kedua, yang tadi fastabiqul khairat, kita berlumba-lumba dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, apabila umur kita semakin meningkat, tuan-tuan, kita kena ingat apa dia yang kita kena memperbanyakkan. Yang kedua, tuan-tuan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita kena memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita tak tahu bila ajal kita. Kita nak mati dalam keadaan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, tuan-tuan. Kita nak mati dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita orang Islam mati bukan habis takat tu ya, tuan-tuan. Banyak lagi fasa-fasa kehidupan kita di alam sana, tuan-tuan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi terhadap diri hamba sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa-dosa. At-saibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah dia tidak berdosa. Dia buat dosa, tuan-tuan, dia bertaubat seolah-olah dia tidak berdosa, tuan-tuan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selagi roh belum sampai di kerengkung, tuan-tuan. Nabi SAW yang maksum kekasih Allah pun bertaubat kepada Allah, tuan-tuan, dalam satu hari 100 kali. Nabi SAW bertaubat istighfar pada Allah satu hari 100 kali. Kita, tuan-tuan,
penuh dengan dosa, lagi-lagilah kena banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak kena istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa tuan-tuan? Tambah-tambah kita orang lelaki kan, mata kita banyak tengok benda-benda yang tak elok kan. Perempuan, mulut kita banyak cakap benda-benda yang tak elok, kaki tangan kita banyak melakukan perkara-perkara yang tak elok, buat dosa tuan-tuan. Lagi-lagilah kita kena memperbanyakkan bertaubat kepada Nabi, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kalau kami mengaji dulu tuan-tuan, kami punya jadual setiap hari sepanjang duk mengaji tahfiz dulu tuan-tuan, 5 tahun lepas semayang Isyak, semayang bang dia terus semayang taubat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kena semayang taubat tuan-tuan. Jadi kita azam setiap hari kita jangan tinggal semayang taubat tuan-tuan. Sebab apa? Pasal hari-hari kita buat dosa tuan-tuan. Sebelum kita nak tidur kita semayang taubat, ataupun kita bangkit tengah malam kita semayang taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita memperbaiki kehidupan kita tuan-tuan yang hanya sementara ni, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pejam celik tuan-tuan. Kita dah ada di tahun baru ni tuan-tuan. 1444 Hijrah. Maka setiap kali kita melangkah ke tahun baru, maka bertambahlah usia kita, dan kita kena ingat semakin dekatlah kita dengan kematian. Dan mai kita pakat-pakat cek tuan-tuan, solat kita macam mana. Semayang memang semayang kan, cukup dak 5 waktu. Semayang memang semayang dak di awal waktu. Kita cek berjemaah kita di masjid pun macam mana, 5 waktu kan, cukup ke tak cukup kan. Kalau boleh, kalau sibuk macam mana pun kan, sekali pun jangan tinggal. Satu hari satu waktu pun jangan tinggal semayang berjemaah kita. Majlis-majlis ilmu kita pun tuan-tuan kita cek macam mana. Bacaan Al-Quran kita pun kita kena cek tuan-tuan. Quran jangan tinggal tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Quran adalah satu sumber pahala yang sangat banyak tuan-tuan. Quran adalah satu sumber pahala yang sangat-sangat banyak tuan-tuan. Kita baca Alif Lam Mim dituliskan 30 pahala tuan-tuan. Aku tidak katakan Alif Lam Mim tu satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Kita baca Alif Lam Mim tuan-tuan, ditulis 30 pahala tuan-tuan. Baru Alif Lam Mim. Kalau satu hari kita baca Quran satu muka, kalau satu hari kita baca Quran setengah juzuk, kalau satu hari kita baca Quran satu juzuk tuan-tuan, berapa ratus ribu pahala yang ditulis kepada kita tuan-tuan pahala. Ni Quran jangan tinggal kan. Tahajud kita macam mana, zikir kita macam mana tuan-tuan, puasa sunat kita macam mana, dan amalan-amalan lain tuan-tuan kita macam mana. Kita renung, kita muhasabah tengok tuan-tuan. Dan saya nak pesan tuan-tuan pada diri saya dan seluruh jemaah, Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah, 3 perkara ni kok mana jadi pun kita jangan tinggal tuan-tuan. Saya nak pesan satu hadis ni tuan-tuan. Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah, 3 perkara ni kok mana jadi pun jangan tinggal. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi pesan kepada Abu Hurairah, apa dia? Awsani khalili bi thalath la ad'uhunna hatta amut, sawmi 3 ayyam min kulli shahr, was salati ad-duha, wa naumin ala witrin. Kekasihku baginda Nabi SAW mewasiatkan kepadaku tuan-tuan 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya sehingga aku mati. Nabi pesan kepada Abu Hurairah tuan-tuan, dan Abu Hurairah aman sampai dia mati dengan 3 perkara ni tuan-tuan. Apa dia? Kok mana jadi pun kita jangan tinggal tuan-tuan 3 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. 1 bulan kita puasa paling kurang 3 hari, kita jangan tinggal tuan-tuan puasa.
Kalau bulan Ramadan kita boleh puasa 30 malam, 30 hari kita puasa direct setiap hari, boleh. Takkan kita nak puasa sunat sebulan 3 hari, tak boleh. Kita ambil lah setiap Isnin, Isnin Khamis. Tak boleh Isnin Khamis, ambil Isnin saja. Tak boleh Isnin, ambil hari Khamis, kan? Ataupun kita ambil hari puasa hari putih 13, 14, 15 dalam bulan Islam. Tuan-tuan, puasa kita jangan tinggal. Pasal apa? Pasal benda-benda sunat ni tuan-tuan nak tampung amalan-amalan fardu kita tuan-tuan. Kalau esok ni di akhirat Allah Ta'ala cek kita punya semayang, ada tampung mayang sunat pun kita ada. Alhamdulillah kita ada mayang sunat dah. Tapi bila mai puasa Ramadan kita ada cacat, nak tampung tak ada. Pasal tak ada puasa sunat tuan-tuan. Jadi kok mana jadi pun kita ambil lah sebulan 3 kali, jangan kurang tuan-tuan, puasa sunat. Isnin Khamis ataupun Isnin saja ke, ataupun Khamis saja. Isnin Khamis lagi bagus tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengerjakan solat duha 2 rakaat paling-paling kurang. Semayang duha tuan-tuan paling kurang 2 rakaat kita jangan tinggal tuan-tuan. Semayang duha ni waktu dia sangat panjang, kan? Pukul 7.30, 7.40 dah masuk duha tuan-tuan. Dekat-dekat zuhur lagi baru nak habis, kan? Takkan kita tak boleh buat 2 rakaat. Kalau nak cerita tentang kelebihan mayang duha ni tuan-tuan, cukup panjang, cukup banyak tuan-tuan. Satu ya, saya nak cerita, nak beritahu kelebihan orang semayang duha. Ini hadis yang sahih. Satu orang, kata Nabi SAW, satu orang dia semayang subuh berjemaah di masjid. Habis semayang subuh, dia tunggu sampai waktu duha. Kalau orang tak ada kerja apalah, tapi dia punya ganjaran dia besar. Kita tak boleh buat hari-hari pun, hari yang lapang kita buat lah, kan? Semayang subuh, habis semayang subuh 2 rakaat, semayang zikir habis semua, habis semayang subuh tuan-tuan, dia tunggu sampai masuk waktu duha, dia semayang duha 2 rakaat. Apa dia kelebihannya tuan-tuan? Dia dapat pahala ganjaran, dia dapat pahala seperti mana mengerjakan haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nabi ulang 3 kali tuan-tuan. Ni orang semayang subuh 2 rakaat, lepas tu dia tunggu sampai masuk waktu duha, dia semayang duha 2 rakaat di masjid, lepas tu baru dia balik. Ganjaran dia seperti mana dia mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Yang sempurna Nabi ulang 3 kali ni tuan-tuan. Dan yang ketiga tuan-tuan, pesan Nabi SAW mengerjakan solat witir sebelum tidur. Nabi tahu tuan-tuan, kita ni hak jenis lebay masam ni, jenis saya tak tahu nak mengkit ke berapa tuan-tuan. Lepas mayang Isya tu, lepas mayang Ba'diyah tuan-tuan, terus buat solat witir. Memang solat witir tu lebih baik buat di apa nama, sehari kita mungkin tidur tu kan, kita buat taubat, mayang tahajud apa semua, lah kita tutup dengan witir, itu lebih baik. Tapi kita tak, kalau kita rasa kita sehari tak tahu nak jaga kadar apa tuan-tuan, buat witir siap-siap. Sehari kalau tengah malam kalau jaga, mungkin buat sunat lain. Jangan buat witir dah, pasal tadi dah buat dah. Witir tak boleh buat 2 kali dalam satu malam, kan? Lepas mayang Isya, lepas mayang Ba'diyah tu tuan-tuan, terus mungkin buat witir paling-paling kurang 1 rakaat. Takkan 1 rakaat pun tak boleh buat tuan-tuan. Buatlah 3 kalut mana kita tuan-tuan. Paling kurang buatlah 1, kan? Pasal bulan Ramadan, tiap-tiap malam kita boleh buat witir. Witir ni tuan-tuan bukan hanya dalam bulan Ramadan saja. Witir ni selagi mana hidup, hari-hari kena buat tuan-tuan. Dan dalam mazhab ada pandangan satu mazhab, solat witir ni adalah wajib. Dan kata Nabi, bukan di kalangan kami orang yang tak solat witir. Maknanya solat witir sangat-sangat berat tuan-tuan. Semayang witir kalau bulan Ramadan, afdal dia kita buat berjemaah. Kalau semayang hari-hari biasa ni, afdal dia kita buat seorang-seorang. Tapi kalau buat jemaah pun bukan tak boleh, tapi afdal dia kita buat seorang. Dan witir kok mana jadi pun kita jangan tinggal. Buatlah paling-paling kurang pun 1. Kalau 1 pun tak boleh buat tuan-tuan, memang cerai lah. Jadi saki-baki umur kita ni tuan-tuan, kan? Peluang yang Allah Ta'ala bagi umur kita ni tuan-tuan, kita manfaatkanlah dengan amalan-amalan yang soleh. Kita manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala terima segala amalan kita insyaAllah. Jadi